Okey, sekarang cikgu nak sambung pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Yang ini cikgu bagi contoh yang mudah dahulu. Ingat semula, kita ada pengoksidaan dan juga penurunan. Cikgu revise semula. Pengoksidaan dan penurunan kita boleh tengok daripada 4 cara. 4 cara. Okey, yang pertama, dari segi penambahan ataupun kehilangan oksigen. Pengoksidaan akan berlaku penambahan oksigen. Penurunan kehilangan oksigen. Yang kedua, pengoksidaan akan berlaku kehilangan hidrogen, manakala penurunan akan berlaku penambahan hidrogen. Nak senang ingat cikgu tulislah. Penurunan, pengoksidaan akan tambah oksigen, tolak hidrogen. Penurunan akan tolak oksigen, tambah hidrogen. Okey, itu yang pertama dan yang kedua. Nak lebih lanjut, contoh tengok video cikgu sebelum ni. Sekarang ni kita tengok pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Yang mana satu hilang, yang mana satu terima. Kita tengok untuk pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila satu bahan tindak balas kehilangan elektron. Pengoksidaan keywordnya adalah kehilangan elektron. Manakala penurunan dia akan menerima elektron. Kehilangan elektron dan menerima elektron. Cikgu bagi satu contoh yang mudah. Kita ada magnesium. Magnesium ni kita bakar dia. Kita ada pita magnesium, kita bakar. So kita ada magnesium. Magnesium ni dalam keadaan pepejal. Kemudian kita bakar, maksudnya kita tambah dengan oksigen. Dalam keadaan gas. Apa yang berlaku, dia akan bertukar menjadi magnesium oksida. Dalam keadaan pepejal, dia warna putih. Seimbang tak? Tak. Seimbangkan dulu. Macam mana nak seimbangkan? Kita tengok kiri dan kanan. Oksigen ada 2 dekat sebelah kiri. Jadi kita tengok kat sini, kita tambah 2 dekat sini. Dan magnesium 2, sini jadi 2. Okey, seimbang. Kemudian, mana nak tahu yang mana satu terima, yang mana satu derma? Kalau kat sini kita nampak berlaku pemindahan elektron daripada sini ke sini. Ada pemindahan elektron. Elektron. Okey, ada berlaku pemindahan elektron. Macam mana nak nampak lebih jelas? Kita boleh tulis persamaan setengah bagi tindak balas ni. Okey. Kita ada 2 bahan, betul tak? Bahan tindak balas kita ada magnesium dan juga oksigen. Kita tengok apa yang berlaku kepada magnesium. Magnesium asalnya adalah atom. Okey, dia seorang-seorang. Jadi, magnesium dan kemudian bila dia dah bertindak balas, dia jadi magnesium oksida. Ini dah berlaku tindak balas. Dah jadi magnesium oksida. Dia dah jadi sebatian dekat situ. Dan kat sini kita boleh tulis persamaan separuh dia adalah kita ada ni persamaan setengah. Okey, separuh persamaan setengah. Okey, kita ada magnesium. Magnesium selepas tindak balas dia jadi Mg2 plus tambah 2 elektron. Okey, macam mana Mg2 plus? Ingat sebelum ni kalau awak belajar, yang ini kalau kita pecahkan kita dapat Mg2 plus dan O2 minus. Betul tak? Macam mana kita nak membentuk sebatian daripada ion? So maksudnya kat sini magnesium asalnya dalam keadaan pepejal. Dia adalah atom dan bila dia bertindak balas dia membentuk satu sebatian. Sebatian ionik. Okey, so itu magnesium ion. Dan kemudian kita ada yang kedua, kita ada tarik atas sikit. Kita ada oksigen. O2. Selepas tindak balas, apa yang berlaku? Sekejap.
Selepas tindak balas, apa yang berlaku? Dia jadi O2 minus. Betul tak? Okey, tapi ingat ni, kita kena imbangkan ni dua. Tapi sebelum tu, elektron tu kita nak letak kat mana sebenarnya? Elektron tu kita letak dekat sini. Sebab nampak tak jadi 2 negatif? Maksudnya dia yang terima. 2 negatif. So maksudnya dia terima 4 elektron. Kenapa 4 elektron? Sebab kat sini ada 2 oksigen. Okey. Dekat sini ada 2 oksigen. So 1 oksigen 2 negatif. 2 oksigen bermaksud 4 negatif. Okey. So dia jadi 4 negatif. Ataupun ada 4 oksigen yang terlibat dalam tindak balas setengah ni. Okey. Kemudian kita nak kena pasti yang mana satu tindak balas pengoksidaan, yang mana satu tindak balas penurunan. Kita tengok yang mana hilang elektron, yang mana terima elektron. Kalau dekat sini, nampak tak magnesium jadi magnesium 2 plus. Magnesium 2 positif. Maksudnya magnesium ni dah dermakan 2 elektron dia. Nampak? So maksudnya magnesium yang mendermakan elektron, magnesium yang hilang elektron. Jadi magnesium ni yang mengalami pengoksidaan. Manakala oksigen ni yang terima elektron. Okey, terima elektron, dan yang menerima elektron adalah mengalami tindak balas penurunan. Kemudian, kita nak kenal pasti ni yang mana satu bahan yang dioksidakan, yang mana satu bahan diturunkan. Yang mana satu ejen pengoksidaan, yang mana satu ejen penurunan. Okey. Conteng pula. Cikgu terpaksa tarik atas sikit. Kita tengok dekat sini. Bahan yang dioksidakan kita tengok. Ingat sebelum ni, bahan yang dioksidakan adalah yang mana mengalami pengoksidaan. Jadi dekat sini, bahan yang dioksidakan, guna warna ni lah. Okey, bahan yang dioksidakan adalah magnesium. Ini adalah bahan yang dioksidakan. Okey, sorry. Tertutup pula. So, bahan yang dioksidakan. Ingat, bahan yang dioksidakan ia adalah ejen. Ejen apa? Ejen penurunan. Sama je yang lain. Ejen penurunan. Sama macam pertambahan oksigen, kehilangan hidrogen. So, dia adalah bahan dioksidakan, dia adalah ejen penurunan. Dan kita tengok bahan lagi satu, apa dia? Oksigen. So, oksigen dekat sini, dia adalah bahan yang diturunkan. So, ini adalah bahan diturunkan dan dia juga adalah ejen pengoksidaan. Oksidaan. Itu adalah ejen pengoksidaan. Ini adalah contoh yang paling simple. So, untuk video seterusnya, mungkin cikgu akan kupas lagi untuk topik pengoksidaan dan penurunan berkaitan dengan kehilangan ataupun penerimaan elektron, tapi yang lebih complicated. So stay tune lah. Okay, so itu saja. Bye. Don't forget to like and subscribe.